Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor, Yang Berhormat Tuan Haji Ayub bin Jamil, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Yang Berhormat Tuan Haji Mazlan bin Bujang, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Negeri Johor, Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, Yang Berhormat Dato' Haji Amran bin Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan YPJ Holding, Sdn Bhd, ahli-ahli Lembaga Pengarah YPJ Holding Sdn Bhd, ketua-ketua jabatan, deputi jemputan, wakil-wakil penerima kunci bagi taman perumahan yang kita rasmikan pada hari ini, penyerahan kuncinya. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin serta limpahnya dapat kita sama-sama berada dalam majlis penyerahan kunci perumahan penjawat awam Malaysia di Taman YPJ Kota Tinggi pada pagi ini. Tahniah kepada YPJ Holding di atas kejayaan untuk menyempurnakan projek perumahan ini. Secara ringkas kita pun mendapat penjelasan daripada Dato' Amran sebentar tadi, berbagai cabaran yang beliau lalui, dan ditambah pula dengan COVID-19, ditambah pula dengan penguncupan ekonomi negeri kita, negara kita. Jadi bertambahlah cabaran kepada pihak YPJ Holding ini untuk meneruskan usaha pembangunan atau pembinaan projek-projek yang dipertanggungjawabkan kepada YPJ Holding. Walaupun begitu, alhamdulillah siap juga. Dapat juga hari ini 694 unit dengan kos pembangunan yang bernilai lebih 230 juta ini dapat juga disiapkan, dan alhamdulillah hari ini kita akan menyampaikan kunci kepada wakil-wakil penerima rumah-rumah tersebut. Saya difahamkan semua unit telah pun terjual. Hanya beberapa kes sahaja yang menunggu pengesahan pinjaman ataupun pembiayaan untuk membolehkan mereka memiliki rumah-rumah tersebut. Kita doakan agar YPJ Holding ini berbekalkan pengalaman untuk menyiapkan unit-unit di Bandar Akademi YPJ ini akan terus dapat dilaksanakan ataupun dapat kelangsungannya itu berterusan sehinggalah ke tapak baru, iaitu di Pengerang, untuk disiapkan rumah-rumah penjawat awam ini, agar ianya akan terus dapat kita serahkan atau kita sediakan peluang dan ruang kepada penjawat-penjawat awam yang layak untuk memiliki rumah-rumah tersebut. Rumahnya pun harga boleh tahan RM250,000 hingga RM270,000, sedangkan harga pasarannya melebihi RM360,000. Ini adalah satu cara dan pendekatan yang kerajaan ambil untuk memberi peluang kepada penjawat-penjawat awam supaya mereka juga dapat memiliki kediaman yang bermutu, kediaman yang berkualiti tinggi dengan harga yang mampu, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi usaha-usaha sebegini akan dapat kita teruskan melalui sama ada
kerjasama negeri dengan persekutuan, sama ada kita melihat kepada pembangunan yang lainnya melalui kerjasama ini, saya yakin dan percaya kita akan dapat meneruskan agenda membangunkan lebih banyak lagi perumahan untuk keperluan penjawat awam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita pun tahu bahawa masalah perumahan ini adalah masalah yang perlu kita selesaikan. Ianya sama ada kita melihat kepada kos pembangunan yang semakin hari semakin meningkat, tetapi juga dalam masa yang sama kita melihat kepada keupayaan pihak-pihak yang memerlukan perumahan ini. Kita juga tahu bahawa hari ini paras garis kemiskinan sudah pun dikaji semula dan ini menjadikan kerajaan negeri memikul satu tugas yang bertambah. Kerana ianya perlu juga mengambil kira harga rumah yang mengikut kepada paras garis kemiskinan yang baru ini. Kalau dekat Johor ini ada 134,000 isi rumah yang berada dalam kategori miskin relatif. Ini bermakna bahawa mereka berada dalam keadaan yang amat terpengaruh dengan perubahan ekonomi dan ketidaktentuan kehidupan. Jadi untuk 134,000 isi rumah ini, mereka akan berhadapan dengan pelbagai cabaran. Maka kerajaan perlulah memahami dan menyedari akan perkara ini dan terus merangka usaha-usaha untuk membela dan memberdayakan mereka supaya hal-hal perumahan sebagai keperluan asas ini akan terus dapat diusahakan untuk tujuan memenuhi tanggungjawab kita sebagai kerajaan. Berbalik kepada soal bagaimana kita dapat menyediakan kemudahan ini ialah dengan kita berbalik kepada soal pokok, iaitu bagaimana kita dapat memulihkan semula ekonomi negara dan negeri kita. Dan saya amat yakin bahawa penjawat awam ini adalah kunci utama dalam usaha untuk nak memulihkan ekonomi negeri dan negara kita. Saya berkata begitu kerana antara beberapa pertimbangan yang diberikan ialah penjawat awam ini bergaji tetap dan mempunyai kuasa membeli yang agak stabil berbanding dengan sektor yang ada di luar sana, yang bergantung kepada kedudukan ekonomi, yang bergantung kepada pasaran. Tetapi sebagai penjawat awam, mereka bergaji tetap dan saya kira mempunyai kebolehan dan keupayaan untuk terus berbelanja. Kepada kaki tangan kerajaan, kenapa saya kata merupakan kunci yang penting kepada pemulihan ekonomi, ialah saya mengharapkan agar pegawai-pegawai kerajaan ini terus berbelanja, khususnya memberi tumpuan kepada produk-produk keluaran tempatan, membantu usahawan-usahawan tempatan. Kerana dengan cara itu, maka barulah ekonomi itu dapat bergerak semula, bergerak dengan lebih pantas. InsyaAllah dalam bajet kita pada tahun ini, yang Berhormat Datuk Pegawai Kewangan Negeri pun dah berbisik dengan saya bahawa pendekatan kita yang kita gunakan sebelum ini sama ada akan kita teruskan. Saya kata berdasarkan kepada keadaan
kerajaan kita yang ada pada hari ini, maka mungkin boleh kita teruskan sama ada bantuan kita nak menghadapi perayaan, sama ada bantuan pada hujung tahun dan sebagainya. Untuk kerajaan, anggota penjawat awam di negeri Johor ini, kita akan teruskan apa juga usaha-usaha yang kita dah buat selama ini. Jadi dengan itu, bajet 2021 juga akan kita terus berikan gambaran keupayaan dan kesediaan kerajaan untuk kita nak prop ekonomi kita ini. Supaya dapat kita pertahankan ekonomi kita ini dengan membolehkan lebih banyak lagi aktiviti jual beli di peringkat pasaran. Kenapa saya berkata begitu? Kerana sewaktu krisis keuangan pada tahun 2009, KDNK negeri jatuh jauh lebih rendah daripada KDNK pusat ataupun negara. KDNK kita jatuh pada kadar 4.4%, sedangkan KDNK pusat atau negara jatuh pada kadar 1.6%. Tapi pada tahun 2010, pertumbuhan Johor melonjak pada kadar 9.3%, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara hanya pada kadar 7.2%. Jadi bila ekonomi negeri Johor ini, bila dia nak bangkit semula, dia akan bangkit lebih daripada pertumbuhan di peringkat pusat. Kenapa? Kerana kebergantungannya secara langsung ekonomi negeri kita dengan negeri jiran kita Singapura. Sebab itulah kerajaan negeri, saya dengan Datuk Setiausaha Kerajaan, saban hari, saban masa berjumpa tak kira di kesempatan mana pun. Lepas saya bercakap dengan PM, Datuk SF bercakap dengan PM. Lepas Datuk SF bercakap dengan KSN, saya bercakap dengan KSN. Kita minta supaya sempadan segera dibuka antara Johor Singapura. Kerana itulah salah satu daripada kaedah. Besok saya, Datuk SS, pengarah BPN, Datuk PKN, kita akan membentangkan satu cadangan kepada kerajaan pusat. Cuma malangnya kita terpaksa buat melalui video conference. Jadi saya ni dah bincang dengan Datuk Bat semalam. Saya kata kita menghadapi cabaran yang lebih ni. Nak minta peruntukan ni dibuat dalam cara video conference. Nampak gitu sikit aja. Kalau dia mengelak sikit aja gitu dah tak nampak dah. Jadi saya kata dengan Datuk Dr. Bat, kita kena ada strategi ni. Tak boleh sebab kita dalam Ibrahim Johor Economic Council yang kita mesyuaratkan pada bulan Julai, yang dianggotai oleh bekas KSN, Ketua Eksekutif Hazana, Datuk SS sendiri, Datuk PKN sendiri dan juga beberapa tokoh-tokoh industri yang ada di Johor ni, termasuklah GLC kita. Antara rumusan yang kita buat dalam mesyuarat yang pertama ialah mengemukakan permohonan 1 bilion kepada kerajaan pusat untuk membantu usahawan-usahawan IKS ini yang terjejas sungguh di kelembapan ekonomi dan juga COVID-19 ini. 1 bilion itu kita gambarkan kepada kerajaan pusat. Dan besok dalam usaha video conference kami dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, termasuklah Tan Sri Nur Azlan sebagai Ketua Eksekutif EAC, kita akan kemukakan fasa pertama cadangan kita untuk merancakkan semula ekonomi negeri dengan memberi tumpuan kepada permohonan peruntukan
untuk merancangkan sektor IKS, membuka semula sempadan untuk tujuan. Marlborough College dah tulis surat. Kalau pada hujung tahun tak buka juga sempadan, tutup. Glen Eagles di Medini juga dah berutus surat kepada saya, sekiranya tak buka sempadan, mereka tidak akan dapat meneruskan operasi mereka seperti biasa. Bayangkan kesan kepada sektor-sektor penting. Sedangkan Johor ini adalah sebuah negeri yang amat unik, yang amat berpotensi. Apa ketidaknya, kita menyumbang 9.4% kepada KDNK negara. Hasil negara itu 9.4% adalah sumbangan daripada Johor. Pintu masuk kita di Tambak Johor dan juga di link kedua, cukai perkastaman 50% adalah disumbangkan daripada dua pintu masuk ini untuk keseluruhan hasil perkastaman. Lebih kurang kalau saya dibisikkan hampir 40 bilion cukai perkastaman yang dipungut daripada tambak dan juga link kedua. Jadi begitu penting peranan negeri Johor dalam menyediakan kemudahan-kemudahan untuk kita mendokong dan juga menyokong hasil bagi kerajaan negeri. Kerajaan negara, bukannya negeri, kerajaan pusat. Jadi itu dari segi GDP-nya atau KDNK-nya. 9.4% kita menyumbang. Dari segi sektor pembuatan, 31% daripada keseluruhan hasil daripada sektor pembuatan datangnya daripada Johor. Sumbangan negeri Johor. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, begitu besar sumbangan Johor kepada ekonomi negara. Jadi untuk itu, saya yakin dan percaya bahawa dalam bajet 2021 nanti yang sedang saya dan rakan-rakan di tingkat pimpinan BPEN, Tadbir Pengarah Pegawai Kewangan Negeri dan sebagainya, kita sedang di peringkat akhir penyediaan bagi bajet 2021 ini yang bertujuan memberi fokus kepada soal masalah rakyat terbanyak yang ada di bawah. Kita melihat kepada pengunjuran baru ataupun garis baru kemiskinan. Kita melihat kepada bagaimana kita dapat menyegerakan ataupun merancangkan semula ekonomi ini dengan kita memberi tumpuan kepada sektor-sektor penting. Sebagai contoh, banyak sektor, pembuatan, sektor perkhidmatan, semua terjejas dari COVID-19 ini. Tetapi sektor pertanian terus bertumbuh. Walaupun sikit pertumbuhannya, hanya sekadar 1%, tetapi ianya tidak jatuh di bawah paras negatif. Maka kerajaan melalui program jaminan bekalan makanan, dua serampang. Bukan hanya kita memastikan bekalan makanan cukup untuk negeri kita, tetapi juga membuat persediaan supaya negeri kita ini menjadi negeri yang penting dari segi pengeluaran makanannya. Antaranya ialah kita telah pun melihat keperluan negara jiran Singapura yang sudah bersedia untuk bekerjasama dengan Johor untuk menjadikan Johor ini sebagai food bank kepada negara seperti Singapura, termasuk juga daripada negara di Timur Tengah. Jadi tumpuan sedang kerajaan negeri berikan kepada usaha untuk kita memperluaskan lagi sektor bekalan makanan di negeri Johor ini. Kerana kita dah, kalau kita tengok dari segi pengeluaran buah-buahan tempatan, negeri Johor nombor 1 dalam negara. Kalau dari segi pertanian secara keseluruhannya, kita nombor 3. Nombor 2 ke nombor 3. Itu adalah merupakan kekuatan yang ada kepada negeri Johor. Maka kita akan terus bina dan perkukuhkan kekuatan yang ada kepada negeri kita. Jadi sebab itulah
Tuan-tuan dan puan-puan, peranan penjawat awam penting kerana saya tahu bahawa Datuk Setiausaha Kerajaan sedang berusaha agar kita akan mencari pendekatan-pendekatan untuk mempermudahkan lagi soal birokrasi supaya kita dapat teruskan kerancakan dari segi sektor pembinaan, dari segi sektor pembangunan hartanah, permohonan-permohonan kelulusan pelan pembangunan, segala bentuk kelulusan yang diperlukan. Mungkin agaknya pihak-pihak berkuasa tempatan kita perlulah mempermudahkan proses-proses untuk membolehkan peniaga-peniaga kecil terus dapat berniaga di kawasan-kawasan PBT yang ada dalam negeri Johor ini. Ini semua akan kita tengok, ini semua akan kita perhalusi dan kita gerakkan supaya kita di Johor ini akan terus memanfaatkan kelebihan yang ada kepada negeri Johor. Betul, lebih 12,000 rumah yang dah dibina yang tak terjual dari kategori strata. Betul, memang ada lebih 5,000 rumah dari semua kategori yang tak dapat terjual. Tetapi itu tidak menghalang kekuatan ekonomi negeri Johor untuk terus membina lebih banyak lagi perumahan-perumahan yang ada. Yang pentingnya ialah bagaimana kita dapat mengurangkan kos pembinaan, bagaimana kita dapat membantu pemaju-pemaju ini supaya dapat mereka memulakan semula proses pembangunan mereka, menyusun semula strategi pembangunan mereka. Jadi melihat kepada perkara ini, maka semua pihak perlulah bekerjasama. Pihak kita khususnya, pihak kerajaan, perlulah lebih, orang kata, pro kepada perniagaan, peniaga, supaya kita dapat membantu mereka. Dulu satu ketika hasil reserve kerajaan negeri bertambah begitu mendadak. Ianya adalah kerana kerancakan pembangunan yang luar biasa. Saya rasa tidak berlaku di negeri-negeri lain bagaimana rupa bentuk pembangunan yang ada di negeri Johor ini. Dengan kemasukan pelabur dari luar yang datang ke negeri Johor, melabur dalam sektor hartanah, melabur dalam pelbagai sektor untuk merancakkan ekonomi sehinggakan kita dapat satu hasil dan juga dapat memperkukuhkan reserve simpanan kita. Maka kita akan teruskan perkara ini. Yang ada tu kalau boleh jangan sampai mereka mengubah keputusan. Maknanya pelabur-pelabur yang ada ni kita berikan kerjasama, kita berikan sepenuh perhatian supaya mereka terus berada di negara kita, di negeri kita. Kerana nak mencari pelabur baru ini dalam keadaan ekonomi sekarang ini bukanlah mudah. Janganlah yang datangnya itu belum sampai, yang dah ada ni pula keluar. Ini kita nak elakkan. Perkara ini adalah usaha yang kita sedang berikan perhatian di peringkat kerajaan agar negeri Johor ini akan terus berada di kedudukan mampu menjadi negeri yang dapat lebih awal kembali merancakkan semula ekonominya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meminta kerajaan negeri supaya menyegerakan sebuah kawasan seluas 1,200 ekar di Sedenak, di Kulai untuk dibangunkan projek perumahan awam. 1,200 ekar ini bukan satu kawasan yang kecil. Saya hanya menunggu kabinet untuk meluluskan kerana ianya melibatkan tanah milik kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan negeri hanya perlu menyesuaikan hasrat kerajaan persekutuan untuk nak membangunkan satu kawasan perumahan awam
di tapak seluas 1,200 ekar. Ini juga akan menjadikan satu atau memberi peluang yang luas kepada semua lapisan masyarakat dan juga golongan yang ada di negeri Johor ini. Saya amat yakin dan percaya bahawa dengan kreativiti yang ada kepada pentadbiran negeri, dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh semua peringkat pentadbir kerajaan yang ada di negeri Johor ini, kita akan dapat memulihkan semula ekonomi negeri kita ini lebih cepat daripada negeri-negeri lain. Jadi dengan itu kita harapkan agar kita akan terus berusaha dan kita akan terus mengenal pasti pendekatan-pendekatan yang terbaik yang dapat kita amalkan, yang selama ini menjadikan Johor ini negeri yang strategik, negeri yang unik dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai sektor yang ada di negeri Johor ini. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi, khususnya tahniah kepada penerima kunci rumah masing-masing pada hari ini, dan terima kasih kepada pihak YPJ Holding, dan kerajaan akan terus sama-sama dengan YPJ Holding untuk menjayakan usaha bagi menjadi salah satu GLC yang penting untuk menyediakan kemudahan kepada rakyat dan juga seluruh masyarakat di negeri Johor ini. Maka dengan kata-kata itu saya ucapkan selagi terima kasih kepada semua, dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya rasmikan majlis penyerahan kunci Perumahan Penjawat Awam Malaysia pada pagi yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.